Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Yang saya mulakan pengurusi surah Al-Amin tentang kuasanya, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, siap surah, barisan asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, nikmat kelapangan masa, nikmat kesihatan dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sekiranya kita mahu menghitungnya, nescaya kita tidak akan mampu dan akan dapat menghitungnya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung nikmat yang Allah taala kurniakan tadi kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah kita teruskan pengajian hadis 40 hadis akhlak mulia, dan kita pada malam ini insyaAllah kita berkongsi akan hadis yang ke-6, yakni dengan tajuknya sabar apabila susah, syukur apabila senang. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu lahu khair wa laysa dhalika ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman kerana dalam semua keadaan mereka ini mendapat kebaikan, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah. Apabila mendapat kesenangan maka dia akan bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah maka dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Tuan-tuan puan-puan sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi, ataupun disebut dalam hadis yang tadi Abi Yahya namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu.
Beliau merupakan di antara sahabat yang terawal memeluk Islam, Dan beliau ni seorang sahabat yang susah dan pernah menjadi hamba sebelum keislaman dia. Suhaib Ar-Rumi ini. Dan beliau ini merupakan sahabat yang sering bersohbah, yang sering berdamping, yang sering bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi dia adalah sering sekali berluang berdamping bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini memeluk Islam bersama dengan Ammar bin Yasir. Pernah dengar nama ni? Keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa kan. Di peringkat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di Darul Arqam, di Darul Arqam. Ini sekarang ni nama Arqam ni kan keluar balik ni. Di Darul Arqam. Rumah siapa? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nanti sekarang keluar balik GISB pula. Sebab dia beranak di situ kan. Beranak di situ. Baik. Kalau kita tengok Al-Arqam bin Abi Al-Arqam menjadikan rumah beliau ni sebagai tempat usrah Nabi. Pada permulaan Islam, Nabi sebagai Islam kat rumah siapa? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka di kalangan yang perlu Islam itu ialah di kalangan hamba, orang miskin. Menurut riwayat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam pada masa itu umurnya baru belasan tahun, tuan-tuan. Bukan umur dia 30 tahun, tak. Ada kata riwayat kata 18, 19 tahun, lebih kurang macam tu lah umur dia. Itu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan, dia banyak menyertai ghazwah, peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini di antara kalangan sahabat yang berhijrah ke Yathrib, berhijrah ke Madinah bersama dengan rombongan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa hijrah, Nabi hijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Sebelum tu lagi dah ada orang dah pergi dulu. Nabi pergi dulu, kemudian ada rombongan-rombongan lain yang mengikuti. Kemudian daripada Rasulullah SAW, di antara ialah Sayyidina Ali lah, dan Suhaib Ar-Rumi ni ikut grup ataupun kumpulan Sayyidina Ali waktu berhijrah. Baik. Itu sedikit berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi ataupun Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Baik. Kita tengok keterangan kata pengarang kitab ini. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak masalah. Ini kata pengarang kitab lah. Kadang-kadang serabut juga kepala kita kan. Ada benda serabut juga. Tapi kalau orang yang iman ni, dia tahan benda macam tu, tak nampak serabut dia tu. Kalau sedih tak nampak kesedihan, tidak ditonjolkan pada orang. Tak nampak dia serabut kepala otak tu kan. Kadang kita tunjuk kata serabut, dia orang tanya, "Faham nampak dia macam ni?" Ini orang yang kuat ni dia tak tunjuk, nampak relax kan. Keserabutan, kepayahan, kesedihan itu hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Baik. Mereka memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia. Namun mereka pasti tidak akan menjumpai kalau bukan dengan iman. Tengok saya sebut tadi lah. Kenapa orang iman dia timpa musibah, timpa bahaya, kurang rezeki, tapi dia sebabkan iman tu menyebabkan dia nampak cool, nampak tenang. Itu sifat orang beriman. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hati mereka tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Itu nikmat juga. Nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya disebut tadi, sebab orang beriman ni bila dia dapat nikmat, dia bersyukur.
dia bersyukur. Nikmat pelbagai lah nikmat ni. Sihat pun nikmat juga, kelapangan masa pun nikmat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan berkenaan masa dan kelapangan ini, sihat dan masa lapang ini sebagai satu nikmat. Nabi kata apa? Ni'matani maqbulun fi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang seringkali manusia abai, terlepas pandang. As-sihhatu, sihat, wal faraq, kelapangan masa. Sihat dan ada kelapangan. Ada orang sihat tak ada masa lapang, ada orang banyak masa lapang tak sihat pula. Kita pada hari ini yang dalam surah Al-Amin sihat pun ya? Tak juga ustaz, ni sakit pinggang ni. Sihat, masa lapang pun ada, kita gunakan itu. Sebab itu ulama sebut tuan-tuan, maka bila kata soal nikmat ni, ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat, pelbagai lah. Dapat datang ke sini pun nikmat juga ni. Belum tentu ada orang yang mungkin tak ada kesempatan. Kata ulama, kita ikat nikmat ni, nikmat yang kita peroleh dengan apa? Ikat nikmat tu dengan syukur. Ikat nikmat ni dengan syukur kepada Allah. Banyak sebut alhamdulillah, syukur. Sampai surah kan, alhamdulillah sampai dah. Walaupun jalan kaki tuan-tuan kan, alhamdulillah dapat sampai kan. Kemudian, dan orang yang beriman ini pula, apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh dua perkara, dua anugerah. Bila Allah Taala bagi nikmat kepada orang yang beriman, maka dua benda dia dapat tuan-tuan. Kita orang beriman kan, Allah bagi nikmat, ada dua benda kita dapat, ataupun dua pemberian, ataupun dua anugerah Allah. Yang pertama ialah nikmat tu sendirilah kan. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada orang beriman, yang pertama yang anugerah yang Allah Ta'ala bagi, nikmat itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua ialah diberikan taufik untuk bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Pertama dapat nikmat, ada orang dia dapat nikmat tapi tak syukur. Dia dapat nikmat, dia kata ini apa ini sebab usaha aku. Dia tidak kembalikan nikmat yang dia buat, yang dia peroleh itu Allah yang bagi. Dia kata usaha aku lah sendiri. Aku kerja keras pagi petang siang malam cari rezeki. Dapatlah beli kereta besar, rumah besar, usaha. Malas tak ada. Kata oh dia punya cara cakap tu kan. Kita alhamdulillah. Orang beriman, anugerah yang pertama dia dapat nikmat tu sendiri. Yang kedua ialah dia diberi taufik oleh Allah untuk bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Itu kita dapat. Bagi orang beriman, dia dapat nikmat dua benda. Dia dapat nikmat tu sendiri, kemudian dia dapat bersyukur. Bukan senang nak bersyukur ni. Minum air alhamdulillah, makan nasi alhamdulillah, pergi tempat kerja sampai alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, dapat bangun. Ada orang tak bangun. Ada orang langsung jam kan, paralyze langsung, tak boleh. Semalam saya jumpa ada orang tu, dia kata 2 hari ni, semalam saya sakit bahagian belakang ni, pergilah masaj kan, berurut kat Sungai Macang tu, ada seorang wak tu. Ada seorang abang tu, dia datang kemudian lepas saya dah berurut, datang jumpa. Dia duduk dekat Kajang, Bandar Tek Kajang, tapi dia orang lenging. Kenapa dia bang? Dia kata saya ni, dia cakap macam orang pelat macam orang ni. Rupanya 2 hari ni tiba-tiba jadi macam tu, macam main stroke lah. Dia lidah dia tarik termasuk ke dalam. Dia kata kejut saya kan. Bila kena bang? Semalam kena 2 hari esok.
Masa tak tahu sebab apa. Tengok. Kan? Lidah macam keram. Buat turut lah. Ada saya tengok tempat tu dia tarik lidah tu kan. Tarik lah pun ada cara dia. Masing-masing tempat ni. Saya kan Allah. Kita baru sakit. Tak tahu salah. Duduk lama sangat dia rasa pinggul kita dia rasa semacam kan. Ada tu cakap macam tu. Sabar. Allahu Akbar. Bila kita tengok orang tu kita Alhamdulillah aku boleh cakap lagi. Besok boleh nak datang Al-Amin. Saya sebenarnya kurang sihat juga tuan-tuan. Saya fikir saya pengusi ni. Nak ni kejap. Sebab saya semua kena saya tekak sikit. Tapi boleh ni hasil sikit. Musim tak apa kan. Tengok tuan-tuan yang pertama yang tadilah. Yang kedua, taufik untuk bersyukur. Ada orang Allah tak bagi syukur. Bukan senang nak bersyukur. Sebab orang nak bersyukur memang orang yang ada iman yang ada dalam diri dia. Kata ulama, dia kata apa? Diberi nikmat untuk bersyukur itu lebih besar daripada nikmat yang dia dapat. Kita dapat nikmat tu, satu nikmat. Syukur Alhamdulillah. Bersyukur tu lebih besar lagi. Boleh bersyukur tu lebih besar daripada nikmat yang kita dapat. Sebenarnya. Subhanallah. Ni air kan. Daga dapat minum air. Alhamdulillah dapat minum air. Bersyukur dapat nikmat tu lebih besar lagi daripada air yang kau minum seteguk tu. Allahu Akbar. Sepatah perkataan Alhamdulillah lebih besar dengan ni satu botol air. Syukur tu kembali pada Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ujian sama ada musibah yang menyakitkan atau kurniaan nikmat yang membahagiaan, kedua-duanya sama ada musibah sama ada nikmat, itu merupakan keduanya adalah bentuk interaksi Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Allah nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah dengan musibah yang dia beri, nikmat yang dia anugerahkan kepada kita. Allah nak tengok macam mana penerimaan kita. Aku bagi kau nikmat, macam mana kau dengan nikmat tu. Allah bagi musibah, bagaimana engkau berhadapan dengan musibah tu. Allah nak tengok kat situ. Cara Allah nak interaksi, communicate dengan kita. Kadang tak sedar kita nikmat. Kadang nikmat musibah tu ujian, nikmat pun ujian. Berapa ramai orang yang tak bagi kurniaan nikmat tu adalah kali kufur pada Allah. Tengoklah umat-umat terdahulu. Tak kata umat terdahulu, sekarang pun Allah bagi kelebihan sikit, sombong dia. Sombong dia. Dia rasa diri dia jadi gah kan, dengan pangkat kurniaan yang Allah Ta'ala bagi kat diri dia. Padahal tak sedar tu ujian tu sebenarnya, nikmat tu sebenarnya ujian Allah bagi je. Bagi kat dia. Yang paling kita takut ujian ataupun nikmat itu satu istidraj daripada Allah. Lagi parah. Dia bagi kita sebenarnya istidrajnya apa? Nikmat yang diberikan Allah Ta'ala pada seorang untuk nak membinasakan dia. Ada yang kufur, sombong, bongkak dengan nikmat yang terlalu sedikit itu sebenarnya. Nikmat ni besok Allah Ta'ala tanya tuan-tuan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala akan soal nikmat yang kita perolehi. Apa yang kita miliki ni semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW jumpa sahabat, ada Abu Bakar Siddiq, Umar lalu, Sina Umar, Sina Abu Bakar. Maka Nabi kata, nak tak kita pergi satu tempat yang kita boleh duduk rehat-rehat, kita boleh minum dengan sedap, kita boleh makan dengan enak. Tempat yang macam tu nak tak? Nabi kata boleh lah, mestilah nak pergi. Macam kita kan, petang-petang ni mana nak cari makan kan, nak makan cucu udang ke, kat Selekor kat Dewan orang ramai lengging tu ke,
nak makan cicanai ke, kan? Nak pergi mana-mana tempat yang kita boleh relax, minum, ngeteh kejap, sembang-sembang, duduk-duduk, kan? Nabi cakap Abu Bakar Siddiq dengan Umar, nak pergi tak tempat macam tu? Sudah semestinya Rasulullah, let's go lah, kan? Rasulullah pergi ke rumah seorang sahabat. Nabi bagi salam, tak jawab. Bagi salam kedua, tak jawab. Salam ketiga, tak jawab. Nabi pun nak biadab. Maka buka pintu, isteri kepada sahabat itu. Ya Rasulullah, kata. So, macam kita, lah ingat tak? Ingat tak ada. Macam tu lah kita, kan? Lah ingat tak ada. Ada ya Rasulullah. Sebenarnya aku sengaja membiarkan kau untuk beri salam sebanyak 3 kali. Sebab salam tu kan doa. Bila sekali bagi salam, 1 doa. 2 kali salam, 2 doa. 3 kali salam, 3 kali doa. Dan doa tu datang daripada engkau ya Rasulullah. Sahabiah ni perempuan ni, isteri dia jawab salam dah siap. Assalamualaikum. Salam. Tapi dia nak Nabi bagi salam banyak kali. Ada pergi rumah orang, bagi salam 3 kali, ciao tuan-tuan. Jangan tunggu. Banyak sebab lah. Pertama dia memang tak ada. Kedua dia tak nak jumpa kita. Dia ada, dia tak nak jumpa. Kemudian ketiga adalah kita pun tak tahu, kan, sebab apa. Jadi bagi salam, tak ada orang, ada orang ke tak ada, 3 kali. Dengan kita punya jangkaan kita, yang salam kita memang boleh dengar dalam rumah. Ahli dalam rumah tu boleh dengar salam kita tu lah. Kau bagi salam, Assalamualaikum, yang perlahan tak dengar lah. Kita bagi salam dengan jangkaan kita memang didengar oleh penghuni rumah. Bagi salam 3 kali, baliklah. Assalamualaikum, mana orang ni? Pintu tak kunci, masuk pula. Pagar tak kunci. Ke kat belakang, kata dia. Pergi belakang rumah orang. Assalamualaikum, kata. Mana pintu terbuka orang ni. Masuk pula kita. Tingkap bukaan mana ni? Buka tingkap. Jangan haram hukum dia. Salam tak ada, baliklah. Kemudian dia tak nak. Kita tak nak berjumpa dengan kita. Itu adab dia. Kita siap masuk rumah, buka turun saji lagi. Lah, goreng sardin ke katanya. Ini punya malas ni. Sardin dia goreng. Cerita. Pergi rumah dia tu, sardin dia goreng ke lelaki dia. Sardin pun mahal tuan-tuan. Cak ayam tu dekat RM10 lah, RM9 lebih lah. Mahal dulu kita susah makan sardin. Sekarang mahal tuan sardin RM9 lebih. Baik. Cerita sardin pula, kan, insya-Allah. Kemudian yang pertama tadi, orang beriman 2 anugerah apabila diberikan nikmat. Itu yang nikmat. Bila dia dapat nikmat, 2 anugerah dia dapat. Pertama nikmat sendiri, yang kedua nikmat bersyukur. 1. Dan orang beriman diberi 3 anugerah apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Kalau orang beriman tadi, dia dapat nikmat, 2 anugerah Allah bagi. Dan orang beriman yang kedua, dia beri ujian pula, 3 nikmat pula. Yang tadi 2 nikmat je. Yang ni 3 nikmat pula. 3 bukan nikmat, 3 anugerah yang diberi oleh Allah. Tadi nikmat kan, dapat nikmat, ini dapat ujian ataupun musibah. 2, 3 anugerah yang Allah bagi. Apa dia? Sebab itu orang beriman dapat nikmat ke, dapat musibah, dia lain dalam hati tuan. Dia relax, tenang. Sebab apa? Ni dia. Pertama, taghfiruz dzunub, Allah ampunkan dosa dia. Orang beriman bila diberi musibah, Allah ampunkan dosa dia. Dia adalah syarat sabar, redha tu ialah, kan. Taghfiruz dzunub, Allah ampunkan dosa dia. Yang kedua, diangkat ke maqam sabar. Manusia ni ada maqam kedudukan masing-masing di sisi Allah. Ada orang maqam ini, ada orang maqam itu, ada kedudukan lah. Maqam ni kedudukan, level-level. Ada orang level begini, ada orang level macam ni, ada orang tinggi level dia. Nampak biasa kan? Lagi level tinggi dia. Ni diangkat ke level sabar. Dia jadi macam itu tuan-tuan, sebab dilihat keburukan, dia dapat musibah tu yang dia peroleh tu datangnya daripada Allah. Dia macam tu. Yang aku dapat ujian ni, musibah, nampak buruk ni, yang buruk ni datangnya daripada Allah.
Kenapa kita nak protes? Kita tak boleh nak bersabar. Tu dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala campak dalam diri dia rasa kelapangan, ketenangan dalam jiwa. Sebab dia beriman tadi tu. Allah bagi orang beriman bila diberi ujian, musibah, dosa diampun, Allah angkat darjat, Allah campakkan rasa ketenangan dalam diri dia. Ketenteraman, bukan senang. Kita dapat musibah, contoh kematian kan. Kadang-kadang dapat ni kadang accident sampai 5 beranak mati, tinggal seorang yang hidup, nak berhadapan dengan sesuatu. Ya Allah, seorang ni satu nyawa pun keluarga kita mati, meninggal, kita pun Allah rasa sedih. Ini kan tempat zab, Allah ambil semua, tinggal kita seorang. Yang habis Allah Ta'ala ambil. Allah nak terima tu kan. Tapi bagi orang yang beriman, yang kuat iman dalam sisi Allah Ta'ala, Allah campak ketenangan. Dia boleh redha, sabar. Boleh dapat tak nafas panjang kan. Allah ini ujian Allah Ta'ala bagi. Subhanallah. Bukan senang tu nak sabar. Bersabar untuk jadi sabar. Susah nak sabar ni. Kadang kita tak sabar. Kita nak masuk simpang pun tak sabar tuan-tuan. Nak masuk simpang taman pun tak sabar. Kereta depan tergigih kita depan ni, cepatlah sikit. Depan kita banyak ni. Horn lagi kan. Tak sabar ni. Padahal nak pergi kuliah sabar ni. Tuan-tuan, sama yang orang cakap ni pun. Bila dia pegang steering ni dia lain macam tuan-tuan. Dia hilang dia punya status itu kan. Tak kisahlah kau jadi pengusi ke, kau jadi imam ke, hilang ustaz ke. Hilang ustaz dia. Kadang terkeluar perkataan yang kadang rumah abang ni, mana dengar malu. Ini imam tak sabar ni. Zaujah isteri tegur kan. Abang ni imam tak boleh sabar ni. Tengoklah mana kita ngomel kan. Kadang orang tu buat kesalahan lah, kesilapan. Kan tak pergi sini lah. Kita duduk tunggu. Rupanya dia terus ingat nak masuk simpang. Kita duduk tunggu ni. Hangit betul. Walaupun sikit kan. Sikit sangat tu. Sikit sangat tu. Allah uji sikit sangat. Apatah lagi benda yang besar kan. Kemudian ke makam sabar. Bukan senang tuan masuk makam sabar ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan sabar dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? 90 kali dalam Quran. Maknanya penting sabar ni. Bukan senang. Sabar begini, sabar begitu kan. Dan sabar ni macam-macam jenis sabar pula. Sabar dalam mentaati perintah Allah kan. Sabar juga. Bukan senang ni nak bangun pagi. Ni subuh 5.52. Besok dapat subuh pun 5.40. Tuan-tuan nak mengukur apa? Rumah duk pusing-pusing lalu kat taman, kena awal sikit keluar rumah. Tak boleh nak bangun 5 suku dah. Kan nak mandi, nak apa semua kan. Kan pun awal pukul 5 bangun. Ni kat Kondam ni boleh lagi 5.30 boleh sempat lagi, dan lagi kan. Dah besok 5.40 subuh. Kita Bilal pula kan. Kena awal. Bilal tak lambat pada orang, tak jadi Bilal. Nak kena tu kan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Satu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Pun payah juga. Larangan. Tegahan Allah. Jangan buat. Itu lah tadi. Allah larang kan. Jangan cakap yang tak baik apa semua. Kita menjumpa-jumpa ada orang depan ni kan. Memang dia buat mistake pun kan. Tapi kita geram. Keluar perkataan ni. Kan? Hilang sebab dengan contohlah. Yang cakap pun boleh tentu sabar kan. Yang cakap pun boleh tentu sabar kan. Kadang kita duduk cerita ni Allah uji sabar kat situ kan. Allah Akbar. 90 kali dalam Quran. Dan setiap manusia menghadapi kesusahan. Yang ketiga sabar dalam menerima musibah, ujian daripada Allah. Ambil yang tadi. Kalau ujian nikmat tadi dapat 2 anugerah, kalau musibah ni 3 dapat. Diampun dosa, diangkatkan darjat kita ke makam sabar, kemudian diberikan sakinah, ketenangan dalam diri. Sebab orang beriman tengok bila timbul musibah dia tenang, dia boleh tengok, ini kuat iman dia ni.
Ini betul-betul orang yang bersabar. Dan bersabar tu syarat dia mesti mula-mula kena musibah tu. Bukanlah seminggu. Dah sebulan, tak apalah, makcik sabarlah. Dah sebulan dah kes tu. Sebelum ni dia apa ni. Dia bila dah lama tu kan, tak apalah. Makcik redha lah, makcik sabarlah. Dah sebulan dah. Dia waktu mula-mula tu terus sabar. Ini yang kes sampai aku kat Nabi ni. Nabi jumpa seorang perempuan, Nabi suruh sabar, anak mati kan. Ibarat katanya, dia kata, boleh senang cakap sabar. Kau tak kena boleh lah. Bila siapa kata, kau tahu tak tu siapa tu Rasulullah lah. Ini cakap tu Rasulullah. Umar minta maaf, ya Rasulullah, minta maaf. Okey, sekarang aku sabarlah. Nabi kata sabar tu tak mula-mula tadi. Bau solid sabar tu. Kau dah lama tu sabar je, mungkin markah dia rendah lah. Dia yang mula-mula tu dapat musibah, terus bersabar. Al-Quran sebut al-laziyah na'asabatu musibatu. Apa sifat orang beriman? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali balik kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan setiap manusia yang menghadapi kesusahan, kesulitan, kepayahan, yang membezakan di antara mereka ialah kita tuan-tuan, macam-macam ujian kita ni. Daripada sampai Tuan Haji dah sampai ke mana. Semua macam-macam lah dalam kehidupan kita ni. Dalam usia kita sekarang ni dan tempoh kita sampai macam-macam ujian. Macam-macam musibah. Tak pernah, saya tak pernah terima apa-apa. Semua okey kehidupan saya. Itu pun kena tengok juga tuan-tuan ya. Kalau sahabat tu kalau tidak teruji, risau. Senang, mudahnya, risau juga. Tak ada uji ni. Sebab Allah nak uji keimanan kan, dengan berikan ujian kan. Jadi yang membezakan di antara kita ni, mereka ni yang ditimpa musibah ujian, bagaimana mereka menghadapi musibah ujian tersebut. Kita nak redha ke, nak sabar ke, nak marah ke, kita nak tuding kat orang ke, nak menyalahkan antara satu sama lain ke, bagaimana kita punya penerimaan. Di situ letaknya diri kita ni. Kau sabar ke tak? Kau ni betul-betul beriman ke tak ni? Dia bagilah kan ujian itu. Sebab itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Umar Khattab bila sebut tentang apa kenikmatan ujian musibah ni, kata dia apa? Demi Allah, tidak ada satu bala yang menimpa ke atasku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 4 nikmat kepada aku. Bila Allah Taala bagi ujian ke musibah ke, ada 4 perkara yang Allah Ta'ala bagi, 4 nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dia bagi musibah, kata Sayyidina Umar, tapi ada 4 nikmat yang diperoleh dengan musibah itu. Subhanallah. Pertama, musibah itu tidak kena pada agama aku, tapi kena pada diri aku. Tak apa, jangan agama tu anjam terusik diri aku, tak apa. Sebab kita lebih sayangkan agama kan pada diri sendiri. Berkorban untuk agama, dia kata kan, mempertaruhkan nyawa demi agama bangsa dan tanah air. Tengok kan bahasa tu, sanggup biarlah diri kita kena, jangan agama kita diperkotak-katain. Orang nak kata aku, nak katalah, jangan agama aku dikata oleh orang. Itu kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar yang pertama itu. Dia tak usik agama, tapi aku tak apa. Kemudian yang kedua, tidak ada yang lebih nikmat selain musibah itu datang kepadaku mengikut kemampuanku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala ni tahu kita ni cakap mana kemampuan kita, tak dia beri itu sesuai lah. Kalau Allah Ta'ala bagi dengan yang tidak sesuai dengan diri kita, zalimlah Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak zalim. Dia bagi itu sesuai dengan kemampuan diri kita. Tapi mungkin kita tak ada kekuatan itu sajalah. Mampu sebenarnya, tapi binalah kemampuan itu. Ikut kemampuan. Yakin bila timbul musibah Allah Ta'ala uji kan. Ada rumah sini terbakar tu kan, kebakaran kan, Mama Rais itu ambil bakar tong gas apa semua kan, Allah uji dia kan. Fikir balik muhasabah dia kan, dengan ujian musibah yang Allah Ta'ala bagi tu. Ketiga, aku merasa nikmat kerana musibah itu tidak menghalang aku untuk redha kepadanya. Tengok, itu yang mahal.
Musibah, redha, sabar. Anak yang nak dapat redha, sabar tu payah kan. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Umar Khattab, sesungguhnya aku mengharap pahala daripada setiap musibah yang mendatangi diri aku. Sudah semestilah. Setiap musibah, kesakitan, kepayahan, kepenatan pun Allah Ta'ala bagi pahala. Kan? Makcik-makcik, akak-akak kat rumah penat kerana seharian macam-macam benda kat rumah, buat di rumah. Nak masak semua dengan itu ini semua. Saya bagi tadi apa namanya tu, basuh kain. Zaujah, isteri pergi sekolah, saya ngajar petang. Jadinya pagi tu saya pergi Jaiz, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, ada urusan sikit dengan pejabat Rasulullah daerah. Pergi tu saya basuh kain, siap dengan harapan balik nanti saya sidai lah kain tu. Aku tak sempat pun, saya nak pergi kering kat lobi je. Dalam proses duduk mesin kan, tinggalkanlah kejap, start kereta pergi Seremban. Balik rumah tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala sekalian, saya tengok rumah saya banjir. Islam kampung lah menghayau-hayau. Tak tahu lah orang Melaka tu tak kan. Air tu, ya salam, saya tengok kan, daripada dapur, tengok, ya Allah, ni apa benda berlaku ni? Air mana? Sebelah air masuk bila air terbuka ke apa lupa tutup. Tak ada. Pergi kat masuk-masuk, rupa dia punya hose tu, dia dah ni tertanggal, tak macam mana lah dia punya tu. Tengah dia tak masuk dekat dalam bilik air, dia termasuk dalam tu. Penatnya tuan saya pergi buat dia, saya buat video ni nak tunjuk pada isteri tu. Mi, tengok Mi, rumah terbanjir. Ya benda ni, terkejut orang rumah. Penat dah kita berlepas urut semalam kan, pinggang sakit. Ya Allah ya Tuhanku, pergi semua ngemuk, tuntang, nak siap pergi sekolah lah ngajar. Fikir balik, kepenatan, semua tu pahala kan. Ini bukan nak mengadu kat tuan-tuan ni, benda sudah pun saya dah mop dah rumah saya tu. Bukan kata tuan-tuan jadi tuan-tuan dengan sebab itu saya jemput tuan-tuan yang datang rumah saya tolong mop. Bukan macam tu. Dah sudah settle lah. Nak gambarkan kan, bila kita fikir benda kita pilih kesilapan, Allah ni benda ketat longgar, nak kena ketatkan, nak kena ni, semua fikir kepenat, letih, semua Allah bagi pahala. Kalau kita ada iman kan, penat ni dibayar oleh Allah. Walaupun mungkin kerana orang tak bayar, kita mengemas surau, vacuum, kan ada gaji pun, betul tak? Ke dia bayar sini? Kalau ada saya pun nak buat mengemop ke vacuum ke, buat ikhlas kan. Bila orang tak pernah pandang, orang tak pernah sebut pun apa yang kita buat, disebut orang lain pula, tak pernah sikit pun sebut, oh baguslah kau tolong masjid, tak pernah sekali pun. Tak apa tuan-tuan, Allah bayar. Allah punya bayaran tuan dengan manusia bayar, lagi hebatlah Allah Ta'ala punya bayaran. Fikir itu lah. Kau buat kerana Allah, lama pun kerana Allah kan. Kadang manusia tu appreciate, menghargai tu, dia bagi disebutlah kebaikan kita. Yalah, kita kan minta itu kan. Baik. Tu dia tuan-tuan betul Allah SWT. Kemudian tuan-tuan, insya awal sekarang kan, lepas suku. Nak sebut pasal syukur, saya buat satu kisah. Kisah ni tuan-tuan betul Allah Ta'ala berlaku di Madinah, di kota Madinah. Saya kat kita hadis ni saya dah baca di Abbas kan. Mungkin tuan-tuan dah dengar cerita ni. Saya repeat balik lah. Jadi berlaku di kota Madinah, kisah seorang lelaki tuan-tuan pada malam raya. Duk merayau dekat bandar Madinah. Orang malam tu tengah sibuk, duk persiapkan makanan besok nak raya. Masak daging, masak apa semua. Dia ni orang yang miskin lah, tak cukup keperluan, tak ada benda nak ni. Tengok orang duk masak, bau sedapnya rendang, contoh kita lah kan, rendang daging, oh sedapnya orang masak ni, oh bau ketupat lah, oh bau kuah kacang lah, kan. Jadi dia ni bau macam tu kan. Balik rumah, bila balik rumah, tengok isteri, tengok daging ke apa tak ada, yang ada cuma ada kacang rebus, kacang yang direbus lah, kacang kan rebus. Jadi dia pun makan. Allah, orang makan daging, kita nak makan ni je lah yang ada, makan je lah malam raya. Dia makan kacang tu, kulit tu dia lempar keluar tingkap. Duk makan lempar.
Rupanya tak perasan di luar tu ada seorang fakir, orang pengemis, miskin. Kacang ni bila kita rebus, kita buat garam sikit kan. Jadi makan sedap dah masing-masing semua tu. Jadi lempar keluar kacang. Yang orang yang melarat tadi ni, dia ambil kacang tu, dia ambil kutip, dia pergi kemam-kemam, kunyah-kunyah kan. Tak ada benda nak makan. Dia perasan, dia tengok, dia perasan macam ada orang kat luar, dia pun tengok, buat apa ni? Dia kejut lah. Dia kata apa? Dia buat apa? Dia kata, aku ni orang susah, tak ada benda nak makan. Aku pun bersyukur. Kata si miskin tadi, dia kata, dia cakap apa? Alhamdulillah, syukur dapat rezeki tanpa perlu usaha, walaupun kulit kacang. Maka terasa kat hati kawan ni, orang tu lebih tinggi syukur dia dapat makan kulit kacang. Aku buat makan isi pun tak reti nak bersyukur. Orang tu makan kulit kacang je. Tapi malam ni makan nasi lemak bukan aku bukan. Saja nak makan lain yang pengusian. Ke tuan-tuan balik sendiri yang makan dekat tu. Gua-gua lah kan. Syukur. Saya pernah dengar tuan. Kan dekat masjid tu biasalah bila kuliah macam ni kan ada makan. Adalah order nasi lemak. Dia cakap nasi lemak tu. Dia tak payah keluar modal, yang buat tu masjid yang buat, dia datang basuh tangan dia makan. Dia kata nasi lemak, tak ada benda lain. Boleh benda lain. Nak makan apa? Kan dia yang keluar duit tu duit masjid, bukan duit dia kan. Mungkin dia ada menyumbang lah kan. Makan saya tuan-tuan tak nak makan, tak payah cakap macam tu, tuan-tuan start motor pergi balik makan kacang rebus. Ni dia tu, ya Allah, terasanya aku pak makan isi pun tak reti bersyukur, orang makan kulit boleh bersyukur. Tinggi syukur dia kepada Allah, tinggi iman dia. Tuan-tuan tengok situ. Tengok kat situ tuan-tuan. Kita tak ada sampai tahap macam itu kan, ada benda nak dimakan. Nasi sejuk pun sedap tuan-tuan, nasi sejuk. Walaupun nasi tak panas, bukan sejuk, sedap juga. Ada lauk kena lauk sedap makan. Baik, yang terakhir itu cerita yang terakhir. Poin terakhir, bagaimana cara kita nak bersyukur. Pertama, puji Allah. Paling kurang cakap Alhamdulillah. Paling kurang. Dan ada juga ungkapan yang diajar kisah macam sebagaimana Nabi Sulaiman AS, dia mengungkapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ashkuru am akfur. Ini adalah daripada limpahan kurniaan Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Allah bagi itu kan, hadza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Allah. Sedapnya masak hari ni, hadza min fadli rabbi. Wish, dia macam hari ni suara sedap, azan sampai Sidratul Muntaha dia punya, dia nyejek kawan dengan hadza min fadli rabbi. Sedap suara ni. Tengok orang lah, minum air San Jawa ni. Satu. Yang kedua, cara bersyukur yang pertama, puji Allah. Yang kedua, lakukan amalan sebagai tanda bersyukur. Sebagaimana yang disebutkan, i'malu ala Dawud syukura. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Tengok, tanda orang bersyukur dia beramal. Tanda bersyukur dia beramal. Yang ketiga, tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kesempatan, ada peluang, bangun malam, solat malam, kan? Sebab tu Aisyah tengok Nabi ni bengkak-bengkak kaki, dah hadis riwayat sebut kan. Nabi kata, Aisyah kata, engkau ni Rasulullah, kau dosa engkau ni dulu, kini, selamanya diampun oleh Allah. Tapi kau susah semayang. Nabi kata, ya Aisyah, afala aku du'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau mahu menyukai aku ni tergolong menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Tanda bersyukur itu. Puji, ucap paling mudah Alhamdulillah. Kedua, lakukan amalan, buat banyak amalan sebagai tanda syukur. Kemudian yang ketiga ni, bangun malam. Bangun malam tu beramal jugalah. Itu lebih spesifik lah. Lebih spesifik lah, sebagaimana yang Nabi buat. Jadi itulah tuan-tuan menteri Allah. Bukan senang kan nak bersyukur dengan nikmat apa semua. Sabar kan, ujian Allah Ta'ala bagi. Itu sifat-sifat orang yang beriman lah.
Memang payah. Sebab tu Quran sebut kan sifat orang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Jangan kita pernah rasa kecewa, tak ada. Orang beriman dia tak nak rasa kecewa, tak nak rasa apa. Semuanya baik. Kenapa? Semua datang daripada Allah. Allah bagi ujian apa? Ini Allah yang turunkan, Allah yang datangkan. Nikmat, alhamdulillah, syukur. Memang mudah nak sebut itu. Tapi nak apply dalam kehidupan ni, ingat, penat, letih, payah, Allah bagi pahala. Letih hari ni, ya Allah, nak tidur malam, Allah dapat duduk. Allah, alhamdulillah. Semua nikmat, nikmat Allah bagi pahala. Itu. Begitulah kita sebagai orang yang beriman. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian tu dulu. Kita akan bertemu pada kuliah subuh pula kan. Tajuk dia, ada awal lagi dah iklan dah. Mengawal diri ketika marah. Ada tip-tipsnya. Nanti kita akan sebutkan pada subuh nanti minggu ketiga. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ifta'alna futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayhi. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.